Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam kitab Safinatun Najah ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi kita sampai pada muka surat ataupun bahagian yang ketujuh. Bahagian ketujuh tajuknya meminta pertolongan. Wallahi fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah sentiasa menolong seorang hamba selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bertolong-tolong dalam perkara kebajikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolong dalam perkara dosa dan juga permusuhan. Baik. Jadi ni kitab ni, okey, pasal 57 Siapa ada kitab boleh buka pasal yang ke-57. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Pasal yang ke-57, hukum meminta pertolongan. Dia panggil fi hukmil isti'anat. Hukum meminta pertolongan. Ni pertolongan apa ni? Pertolongan dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil wudu, minta tolong, itu maksud dia. Baik. Kita lihat bahawa al-isti'anatu arba'u khisalin. Dia kata hukum minta pertolongan itu ada 4. Hukum minta pertolongan ada 4. Mubahatun wa khilaful aula wa makruhatun wa wajibatun. Ada 4. Pertama mubah. Mubah ni harus. Yang kedua khilaful aula. Khilaf aula ni maknanya bersalahan dengan sesuatu yang aula ni yang utama. Ni bersalahan dengan yang utama. Yang ketiganya makruh. Yang keempatnya wajib. So hukum minta pertolongan ni ada 4. Harus, khilaful aula, makruh dan wajib. Mubah, dia kata fal mubahatu hiya taqribul ma'i. Mubah itu meminta tolong agar didekatkan air. Jadi maknanya orang nak ambil wuduk. Bila nak ambil wuduk ni, air itu mungkin duduk jauh sikit daripada dia. Jadi dia minta seseorang untuk tolong ambil air supaya dekatkan air itu kepada dia untuk dia berwuduk. Maknanya minta tolong ini adalah sesuatu yang harus dibenarkan. Bahkan dia nak minta tolong pun tak apa, dia tak minta tolong pun tak apa, dia ambil sendiri pun tak apa. Itu maksud harus. Harus ni, mubah ni, dia buat pun tak apa, dia tak buat pun tak apa. Dia minta tolong orang sebab dia tak ambil wuduk lagi, cuma dia nak menggunakan air itu untuk berwuduk. Jadi dia minta tolong untuk mendekatkan air itu kepadanya untuk memudahkan dia mengambil wuduk. Baik, itu yang pertama, mubah. Yang kedua, khilaful aula hiya sabul ma ala nahwil mutawaddi. Iaitu khilaful aula itu menuangkan air ke atas tubuh. Umpamanya orang yang mengambil wuduk. Jadi khilaful aula ni maknanya kita sebut tadi bercanggah dengan yang utama. Meminta tolong orang untuk menuangkan air kepada orang yang berwuduk. Jadi tak sepatutnya buat sendirilah. Tak sepatutnya maknanya untuk kita suruh orang, dah tadi tolong ambil air duduk dekat dah, tak apalah, itu haruslah. Suruh dia tuang pula air kepada kita, sedangkan kita boleh tuang sendiri. Itu untuk ambil wuduk, kan? Itu yang kedua. Yang ketiganya, wal makruhatu hiya liman yaghsilu a'dha'ahu. Iaitu makruh pula meminta tolong bagi orang yang hendak membasuh segenap anggotanya. Jadi makruh ni maknanya dia buat sendiri lebih baguslah, lebih dapat pahala lah.
Cuma kalau dia minta tolong orang tu taklah berdosa kan. Maknanya dia minta tolong untuk apa? Untuk liman yaghsilu a'dha'ahu. Minta tolong untuk dia basuh segenap anggotanya. Jadi makna semua sekali lah. Anggota-anggota tu maksud dia anggota yang wajib wudu. Anggota yang wajib wudu. Maknanya semua sekali diminta tolong orang, tolong buat untuk dia. Jadi maknanya sedangkan dia boleh buat sendiri perkara tersebut. Itu. Dan yang keempatnya wal wajibatu hiya lil maridhi indal ajzi. Iaitu yang wajib. Wajib ialah meminta tolong bagi orang yang sakit ketika tidak mampu. Wajib ni maknanya dia sakit, contohnya dia tak mampu nak mengambil sesuatu yang diperlukan seperti nak minta air untuk berwudu, nak berwudu. Dia tak mampu sebab dia sakit, dia duduk di atas perbaringan sebagai contohnya. Maka pada ketika itu minta tolong ni wajib. Minta tolong adalah wajib. Sebab kalau dia tak minta tolong, memang dia tidak boleh melaksanakan kewajipan di dalam agama. Jadi wajib diminta tolong supaya dia dapat melaksanakan kewajipan tersebut. Jadi ini kalau orang sakit lah, orang terlantar, dia memang tak mampu nak ambil wuduk sendiri, semua dia tak mampu. Jadi sedangkan dia nak solat, maka wajiblah diminta tolong kepada orang lain untuk bantu dia ambil wuduk. Sebab kalaulah dia tak minta tolong, maknanya dia tidak berwuduk. Bila dia tidak berwuduk, dia tidak dapat melaksanakan kewajipan agama yang sepatutnya dilaksanakan. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, jadi hukum isti'anah ni kadang-kadang kita jarang bincang dalam fiqh ni. Hukum isti'anah ni, minta tolong ni perbahasan yang penting dalam kehidupan kerana ia meliputi urusan ibadat kita, muamalat kita, kita minta tolong. Baik. Jadi itu hukum tentang minta tolong. Cumanya kalau kita minta tolong orang buat untuk kita, dia ada hukum-hukum lain lagi. Contoh dalam muamalat. Dalam muamalat ni, contohnya kita minta tolong orang untuk mewakilkan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya, dia ada hukum-hukum yang tersendiri. Sebab hari ini timbul isu dari sudut kutipan derma Palestin. Ini isu yang saya nak sebut sikit lah. Alang-alang kita bincang hukum meminta tolong ni, saya nak perluaskan sikit perbahasan dia, iaitu tentang bila mana orang kutip derma, ataupun kalau kita minta tolong, ambil duit ni, tolong bagilah kepada Palestin. Okey. Yang berlaku pada hari ini, kalau sikit orang tak nampak sangat, tapi melibatkan juta, ratus juta. Lalu orang yang mengambil inisiatif, yang wakil kepada kita itu, dia ambil 30%. Kalau 100 juta, dia ambil 30 juta. Boleh atau tak boleh? Dengan alasan kerajaan membenarkan. Dia sebenarnya begini. Dalam hukum ini dipanggil, kalau dalam muamalat dipanggil wakalah. Wakalah ni wakil. Orang menjadi wakil kepada kita nak menyampaikan sesuatu yang kita minta tolong dia untuk sampaikan. Iaitu macam kita bagi duit tadi, kita bagi RM1 seorang untuk disampaikan kepada Palestin contohnya. Jadi seseorang yang nak mengambil upah daripada apa yang kita berikan itu, contohnya dia nak buat kerja, dia nak ambil upah lah sikit, kan? Ambil upah lah. Untuk upah tu maknanya benefit, untuk keuntungan untuk diri dia, itu upah. Berbeza dengan pengurusan ni, mana kos-kos yang melibatkan untuk menyampaikan sahaja kepada orang yang dikehendaki. Dan pengurusan ni biasanya kita pun tak tahu banyak mana kan, cepur-cepur tapi sikit ya biasanya kalau pengurusan ni, sebab dia melibatkan amal yang banyak. Kaedah penghantaran tu mungkin sekali dua saja. Tetapi ada kes bahawa orang yang mengutip buat collection ni, mereka nak guna untuk mereka, nak ambil gaji lah, nak ambil something lah, nak ambil keuntungan lah untuk diri lah. Maka ini satu perkara yang perlu diberi perhatian, iaitu mereka perlu mendeklarkan. Mendeklar maknanya
meminta izin kepada penerima ini. Contohnya mereka kata kami minta izin ataupun untuk kami ambil upah lah. Kami ambil upah untuk kami sebanyak 30%. Dia kena bagi tahu dalam akad tersebut. Kalau tak bagi tahu maka ianya gharar, uncertainty. Tak jelas, maka ianya tidak dibenarkan dalam hukum syarak. Inilah perkara-perkara yang kadang-kadang timbul isu yang tidak berkesudahan apabila seseorang itu melakukan sesuatu tidak bertepatan dengan hukum syarak. Macam juga orang buat ibadat atas nama korban, contohnya dia buat korban. Bila buat korban, katakan buat korban di Vietnam, buat korban di Somalia. Lalu orang buat korban ni dia ambil upah dah. Biasanya syarikat-syarikat ni dia ambil upah. Yalah ni nak guna nama iklan apa semua, tu dia ambil upah. Kalau dia ambil upah, dia kena nyatakan dalam akad berapa banyak upah yang dia ambil. Berapa banyak upah? 10%, 20%, 30%. Tapi hari ini apa yang berlaku ialah mereka ambil upah tapi mereka tidak nyatakan dalam akad. Maka hukumnya adalah jadi itu. Jadi tuan-tuan, perkara-perkara seumpama ini perlu diambil perhatian supaya kadang-kadang kita tak boleh menjadi alasan, aku tak tahu, ingat boleh. Tak boleh begitu. Sebelum buat sesuatu mesti berdasarkan kepada ilmu. Kita nak solat, kita kena ada ilmu dulu tentang solat, baru kita solat. Bukan terus solat macam tu je. Kan? Kita nak pergi haji, kita kena belajar dulu tentang haji. Bukan terus pergi haji dalam keadaan kita pun tidak ada ilmu. Kita nak berurusan, nak buat apa, satu package ataupun satu urusan pelaksanaan nak jadi wakil kepada orang, nak collect duit, nak buat ibadah korban. Maka kita kena tahu hukum hakam yang berkaitan. Tak boleh buat macam tu je. Sebab tu kedapatan ramai orang yang dia tak tahu hukum, maka dia collect duit, dia dapat banyak, dia buatlah korban tu, tetapi dia tak beritahu upah, maka dia dapat keuntungan yang banyak. Keuntungan itu adalah haram. Dia makan harta secara batil. Walaupun di atas nama ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu al-ilmu imam al-amal. Ilmu itu pemimpin kepada amalan. Amat rugi orang yang tidak ada ilmu menyebabkan dia tidak tahu bahawa selama ini yang dia lakukan itu tidak betul ataupun tidak bertepatan dengan hukum syarak. Rugi sangat-sangat. Bukan takat tu, dia termasuk dalam kategori orang yang makan harta secara batil. Wal'iyazbillah min. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seterusnya kita lihat bahagian B. Bahagian 8. Bahagian 8 zakat. Zakat. Ini muka surat seterusnya, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimus salata wa atuz zakah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Dirikan salat, keluarkan zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu boleh rahmat. Baik, sebelum nak masuk tajuk baru ni, saya nak buka soalan dulu kot tentang al-isti'anah kita tadi ni. Kita bincang soal minta tolong ni. Kalau tuan-tuan ada soalan, boleh kemukakan dulu sebelum kita masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk yang berkaitan dengan zakat. Silakan, ada soalan nak tanya? Ya, silakan. Saya nak tanya berkenaan dengan konsep yang wakaf tu. Dan macam mak kita ataupun keluarga kita yang dah meninggal, kemudian kita nak wakafkan untuk dia, macam contohlah nak bina masjid, kita wakafkan sejumlah wang untuk pembinaan masjid. Adakah itu sah dari segi fiqh lah? Wakaf ni walaupun orang tu dah meninggal dunia, macam mana dia punya niat wakaf tu jadi apa? Baik, terima kasih. Orang yang sudah meninggal dunia, kita orang hidup ni, kita nak buat something untuk dia lah. Dia begini, kaedah dia, apa-apa amalan, kebajikan ataupun amalan saleh yang kita orang hidup lakukan dan kita niatkan kepada arwah, insya-Allah pahalanya sampai kepada arwah. Dia termasuklah kita berwakaf atau kita bersedekah. Bila mana kita berwakaf, pembinaan masjid contohnya, ataupun kita bersedekah kepada fakir miskin contohnya, lalu kita niatkan semasa kita wakaf itu, semasa kita sedekah itu, kita niatkan, ya Allah sampaikanlah pahala ini kepada arwah ayah contohnya, maka insya-Allah jumhur ulama menyatakan tidak ada khilaflah benda itu sampai kepada arwah. Itu sebagai macam kita hidup juga. Waktu kita hidup, bila mana kita bagi duit kat dia, kan?
Maka dia dapat duit tu bila kita bagi kat dia. Sekarang ni kita bagi pahala dekat dia dalam bentuk sedekah, maka dia sampai pahala tu pada dia. Begitu juga para ulama sebut, contohnya lagi kita berdoa, anak yang berdoa sampai kepada ibu bapa dia, ataupun kita baca Quran. Baca Quran juga merupakan amal soleh. Kemudian kita menghadiahkan, kita hadiahkan baca Al-Quran itu, sekiranya ada keikhlasan, ada pahala, kita hadiahkan kepada arwah, maka insya-Allah sampai. Begitu juga macam kita sebut soal korban kan, kalau kita sebut bab korban tadi, korban pada si mati dia tak boleh sebab korban si mati ni dia kena ada wasiat baru dia boleh korban. Tetapi kita yang orang hidup ni, kita buat korban, kita niatkan pahala, itu tak ada masalah, itu boleh. Kita niatkan pahala, kita ambil seekor kambing, kita pun sembelih korban, niatkan ya Allah, pahalanya sampaikan kepada arwah ayah. Maka dengan sebab itu ianya dibenarkan. Jadi apa-apa kaedahnya begini, apa-apa amalan soleh yang kita lakukan dan kita niatkan kepada si mati ataupun arwah, insya-Allah pahalanya sampai kepada mereka. Itu wallahu a'lam. Okey, ada lagi lain soalan? Ustaz, terima kasih. Ya, sama. Okey, lagi soalan yang nak tanya? Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu pertanyaan. Assalamualaikum. Sekiranya seseorang itu dapat duit gratuity selepas persaraan, adakah dikenakan zakat tu duit itu Ustaz? Ya, apabila seseorang mendapat duit gratuity, dia bersara, dan duit gratuity itu sebenarnya adalah duit hasil daripada dia bekerja selama ini, hasil pendapatan, maka ia termasuk juga zakat yang perlu dikeluarkan. Maka dengan sebab itu, bila dapat saja duit gratuity itu, dia tak perlu tunggu setahun, tidak. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia hasil pekerjaannya bertahun-tahun, sudah ada cukup pun haulnya. Maka once bila dia dapat sahaja, dia keluarkan terus 2.5% daripada wang gratuity itu sebagai satu bayaran zakat. Jadi itu cara yang perlu dilakukan, insya-Allah. Okey. Lain soalan? Ada lagi? Okey, tak ada ya? Kalau tak ada, kita nak sambung. Faslun fima tajibu fihi zakah. Okey. Pasal pada menyatakan perkara yang wajib zakat. Okey. Harta yang diwajibkan zakat. Al-amwalul lati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'. Iaitu harta yang wajib dikeluarkan zakat ada 6 jenis. Ada 6 jenis. Yang pertamanya an-na'amu, binatang ternakan. Yang keduanya wan naqdani, emas dan perak. Yang ketiganya wal mu'asyiratu, tumbuh-tumbuhan. Yang keempatnya wa amwalut tijarah, harta dagangan ataupun bisnes perniagaan. Yang seterusnya wal rikazu, rikas ni maknanya harta rikas, harta karun lah, harta karun. Dan wal ma'din, iaitu harta galian. Baik, ada nak tanya soalan apa tadi ni? Ada orang hantar mesej ya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Nak tanya sikit bab sesi sebelum ini. Ustaz ada sentuh bab hadap besar bila mana bertemu dua khitan. Apakah yang dimaksudkan bertemu dua khitan itu? Adakah sekadar bersentuh juga dikira bertemu dua khitan dan perlu mandi wajib? Okey. Baik, berkaitan dengan iltaqa al-khitanan. Bila mana bertemu dua khitan, fawajabal usul, maka wajib baginya mandi. Mandi itu merujuk kepada mandi wajib lah. Baik, apa maksud bertemu dua khitan itu? Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, maksud bertemu dua khitan itu, kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa idzal taqa
al-khitanani fawajib al-ghusl. Bila bertemu dua khitan, maka wajib mandi. Maksud bertemu dua khitan itu ialah bukan sekadar bertemu, bersentuh, tidak. Kalau setakat sentuh lagi, tak wajib mandi lagi. Maksud sentuhan itu bertemu di situ adalah berlakunya persetubuhan. Berlakunya persetubuhan, iaitu memasukkan sekadar hasyafah. Sekadar hasyafah, walaupun tidak mengeluarkan mani sekalipun. Berlaku dah dia punya persetubuhan itu. Persetubuhan itu berlaku apabila kemasukan itu berlaku sekadar hasyafah. Kalau belum lagi sekadar hasyafah, dia tak dipanggil persetubuhan lagi. Maka sekadar bersentuh saja, dia tidak lagi mewajibkan mandi. Dia tak wajib mandi. Begitu. Tapi sekiranya dah berlakunya persetubuhan, iaitu kemasukan sampai melepasi kadar hasyafah, maka pada ketika itu wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan mani sekalipun. Itu maksudnya. Itu maksud. Bukan makna sentuh begitu je terus mandi wajib. Tidak. Ada kena berlakunya atau kita sebut sebagai penetration terlebih dahulu yang melepasi haddu hasyafah. Maka barulah diwajibkan mandi. Itu kalau berlaku walau tak keluar mani sekalipun. Tetapi kalau keluar mani, itu memanglah walau tak berlaku persetubuhan pun memang wajib mandi. Wajib mandi. Jadi itu. Mudah-mudahan dapat difahami. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung perbincangan kita iaitu tentang zakat ni. Tentang zakat. Tak apa sebentar lagi kalaulah orang walaupun kita bincang bab zakat, nanti kalau nak tanya soalan-soalan yang tidak berkaitan dengan zakat pun tidak ada masalah. Boleh bertanya apa-apa soalan yang nak bertanya. Baik, pertama tentang zakat. Zakat ini dari sudut bahasanya, dari sudut luratan, maksud dia subur, bersih dan suci dan bertambah. Zakat ni maksud dia subur, suci, bertambah. Itu asal maksud bahasa. Sebab itu orang keluar zakat ni sebenarnya yang pertama dia menyucikan harta. Kalau dia tak keluar zakat, harta dia kotor. Sebab dalam harta dia itu ada hak orang lain. Dalam harta dia itu ada hak asnaf. Jadi kalau dia tak keluar zakat, maknanya harta dia kotor. Maka untuk menyucikan harta adalah melalui zakat. Itu satu. Yang kedua, zakat juga memberi maksud bertambah. Bertambah. Subur. Kerana apa? Kerana dengan pemberian zakat itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan, bukan sekadar menambahkan pahala, tapi menambahkan keberkatan kepada harta. Lalu dia akan menambahkan lagi harta yang ada. Sebab tu kalau kita lihat pengalaman orang yang bayar zakat ni, bila dia melakukan perniagaan, bila dia start keluarkan zakat, dia punya perniagaan dia semakin bertambah daripada yang sebelumnya. Keuntungan makin bertambah. Ini banyak sekali kalau kita dapati kes-kes ataupun secara realitinya, bila start bayar zakat, maka pada ketika itu Allah bagi keberkatan, subur harta dia. Keuntungan pun makin banyak. Macam satu ketika saya pernah ada program di Labuan. Ada seorang nelayan ni, nelayan di Labuan, dia cerita ke saya sendiri. Waktu dia cerita tu dia dah jutawan dah. Dia dah jutawan dah, tuan. Tapi dia cerita waktu pengalaman dia semasa menangkap ikan. Dia asal nelayan. So dia pergi ke laut, dia tangkap ikan, dia jual kepada peraih lah biasanya yang akan ditunggu di pantai ni. Kadang dapat RM50, kadang dapat RM100. Macam itulah kehidupan dia, susah bertahun-tahun. Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Itu keadaan dia. Maka satu hari dia duk fikir macam mana kan. Dia pun satu hari dia terfikir untuk mengeluarkan zakat. Dia kata tak kisahlah, aku nak keluar zakat 25%. Banyak mana aku dapat, banyak tu lah aku bagi. Aku tak kira lah cukup haul, kata cukup haul, aku tak peduli, aku nak bayar. Dia tak. Lepas pada tu dia kata dia pun dapat RM100 tangkapan. Dia pun pergi ke pusat zakat di Labuan Square. Di sekitar Labuan tu lah. Dia pergi kat Labuan Square itu, dia pun bayarlah 25%, RM100. 25% baru RM2.50. RM2.50 zakat. Dia lah kata dia bayar zakat yang paling sikit sekali. RM2.50 saja.
Sebab biasanya orang tengok kadar nisabnya bukan RM100 kan, RM20,000. Jadi 25% banyaklah juga kan. Adik-adik RM2.50 ni dia bayar zakat. Yang penting dia bayar, dia kata. Tak kisahlah jadi zakat ke tidak, dia bayar. Tuan-tuan, dia bagi tahu saya, dia kata sejak dia bayar itu, rezeki dia bertambah-tambah. Tu kata subur tu. Datang sikit-sikit, kemudian Allah Ta'ala bagi ruang kepada dia dapat projek ni lah, projek ni lah, ada idea-idea baru lah, dia dapat buat something. Sampailah sekarang dia jadi jutawan. Subhanallah. Dan dia kata dia tidak pernah tinggal zakat. Dan dia tidak pernah tinggal sedekah. Sebab apa? Sebab zakat itu penyubur kepada harta. Maknanya di atas dunia lagi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah berikan kebaikan. Apatah lagi di hari akhirat. Jadi maknanya itu maksud zakat sebenarnya. Zakat maksud dia subur dan juga suci bersih. Baik, itu yang pertama. Itu dalam konteks bahasa lughatan. Manakala dari istilah, maksud zakat itu apa? Zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu. Tertentu ni apa? Sebab ada perincian-perincian dia. Jadi sebut tertentu tu, saya sebut panjang pula kan. Yang pertama, mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu. Kepada golongan tertentu. Golongan tertentu asnaf dia lah. Dan juga dengan syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syarat dia. Baik, persoalan, bolehkah bagi zakat kepada adik-beradik yang miskin? Jawapan dia boleh. Adik-beradik yang miskin, contohnya boleh kita bayar zakat kepada mereka. Sebab apa? Sebab adik-beradik ni bukan di bawah tanggungan kita. Yang tak boleh bayar zakat ni, zakat kepada usul dan juga furuk. Tak boleh lah. Usul tu siapa? Ayah kita, datuk kita, moyang kita, itu usul, tak boleh. Begitu juga furuk. Furuk ni maknanya anak, cucu, cicit, piut, miut, miat, kan? Tak boleh. Ke bawah ni tak boleh. Itu dikira di bawah tanggungan kita. Adapun adik-beradik ni, abang, kakak, mereka ada keluarga mereka sendiri, mereka ada tanggungan mereka sendiri, maka kita tidak bertanggungjawab untuk menanggung mereka. Maka pada ketika itu kita boleh keluarkan zakat untuk mereka sekiranya mereka termasuk dalam golongan asnaf. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Harta yang wajib zakat. Yang pertama sekali binatang ternakan. Binatang ternakan seperti lembu, kerbau, unta, kambing, kibas dan biri-biri. Disebut sebagai al-an'am. Binatang al-an'am. Binatang ni juga yang boleh dibuat korban. Binatang ni juga yang boleh dibuat akikah. Iaitu lembu, kerbau, unta, kambing, kibas dan biri-biri. Ataupun spesifiknya 3 spesies lah. Yang pertama unta, lembu termasuk kerbau. Yang ketiga kambing lah. Kambing termasuklah biri-biri dan juga kibas. Baik. Itu zakat yang perlu dilakukan atas ternakan. Atas ternakan. Sebab binatang ternakan ni hanya merujuk kepada al-an'am. Bagaimana orang yang menternak ayam? Adakah dia dikenakan zakat ternakan? Tidak. Dia kena zakat apa? Zakat perniagaan. Sebab dia takkan ternak saja-saja mesti nak berniaga kan. Maka dia kena atas zakat perniagaan. Tetapi kalau binatang al-an'am ni, haiwan an'am ni, dia dikenakan zakat atas ternakan itu sendiri. Ikut bilangan berapa. Bilangan berapa, 40 ekor kena keluar seekor. Contohnya untuk zakat daripada haiwan itu sendiri. Baik. Yang kedua, emas dan perak. Emas dan perak, harta yang wajib zakat. Emas dan perak yang bukan menjadi perhiasan wanita. Mengikut uruf lah. Jadi kalau orang perempuan duk pakai ikut urufnya, itu tak kena zakat lah. Tapi ada orang emas dan perak ni yang dia beli, disimpan. Emas jongkong contohnya. Dulu kan ada orang yang dia suka buat aset. Dia beli emas, dah orang duk sebut emas ni harga tak jatuh apa semua, dia pun beli 100 gram. 100 gram dia beli. Banyak juga tu. Kalau dulu harga dia RM200, 1 gram. Kalau 100 gram dah berapa dah kan? Baik. Jadi, dia simpan. Bila dia simpan cukup setahun, maka dia wajib keluarkan zakat. 2.5% sebenarnya. Jadi dia panggil zakat emas dan perak. Kadang-kadang ada orang dia tak hati dengan isu-isu macam ni. Dia tak keluarkan zakat. Sedangkan zakat itu adalah wajib. Baik, nanti kita akan perincikan lagi tentang isu-isu yang berkaitan. Cumanya kita sebut dulu tentang emas dan perak ni. Dia punya kewajipan dia. Yang ketiga, buah-buahan dan tanaman pokok
yang menjadi makanan asasi dan tahan lama seperti padi, jagung, kurma, gandum, skoi, anggur dan sebagainya, yang menjadi makanan asasi, bahan makanan asasi sesebuah negara. Tak samalah kalau kurma tempat kita tak ada, tapi negara Arab ya. Anggur begitu juga, bukan tempat kita ni berah lah, skoi ke, berah ke, kan? Jadi jagung ke. Jadi ini adalah makanan asasi, makanan asasi. Jadi dia juga dikenakan zakat. Tapi kita ni di Malaysia ni padi lah senangnya. Sebab itu makanan asasi kita padi, hak lain tidak pun. Skoi pun jarang-jarang orang tanam sebenarnya. Jadi padi. Jadi bila mana dia ada zakat padi. Zakat padi itu ada. Baik, seterusnya yang keempat, hasil perdagangan. Hasil perdagangan ni iaitu merujuk kepada apa sahaja jenis perniagaan yang halal. Iaitu kita membeli barangan dengan niat untuk menjual dan berlaku urusan perniagaan, ataupun kita sebut sebagai zakat perniagaan. Bila mana kita terlibat dalam perniagaan, adanya jual beli, adanya keuntungan, adanya transaksi, maka pada ketika itu adanya zakat yang dinamakan sebagai zakat perniagaan. Baik. Yang kelimanya rikaz. Rikaz ni barang yang dijumpai tertanam dalam tanah, dipercayai peninggalan purba. Kita kata harta karun lah, orang jumpa harta karun. Tertanam dalam tanah sekian lama, dia duduk pergi korek, tak apa, jumpa satu harta karun. Kena keluar zakat. Kena keluar zakat. Baik, yang seterusnya bahan galian. Bahan galian seperti apa? Seperti petroleum, biji timah, besi, tembaga, perkara-perkara yang merupakan bahan yang berada di dalam bumi ini. Bahan galian. Maka itu juga merupakan bahan yang perlu ataupun perkara yang perlu dikeluarkan zakat. Baik. Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Itu muka surat 157, kita pergi muka surat 158. Baik, dengan lebih terperinci. Muka surat 158 ni nak perincikan kita sebut tadi. Tadi kita sebut secara, kita kata secara lontaran satu-satu kan. Okey. Zakat diartikan dengan subur kerana ia dapat menyuburkan harta yang dimiliki oleh orang yang berzakat dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud yang disebut tadi, subur lah. Jadi subur harta tu ada dua. Subur harta tu ada dua. Yang pertama dari sudut penambahan harta tersebut, yang kedua dari sudut keberkatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang berzakat. Baik, yang pertama kita tengok dulu binatang ternakan. Kita sebut tadi bahawa kategori yang pertama zakat itu binatang ternakan. Syarat wajib zakat untuk binatang ternakan adalah yang pertama, binatang itu tidak digunakan untuk bekerja seperti membajak dan mengangkut barang. Kalau rebau digunakan untuk membajak, maka tak kena zakat. Jadi sebab dia dikira alat pengangkutan, tak kena zakat. Yang kedua, dipelihara di padang ragut bebas seperti di padang rumput yang disewa dengan harga yang murah dan di tanah rizak kerajaan. Baik. Jadi itu. Kalau orang membelah hari ini, memelihara kambing lah contoh. Kita tengok kalau tuan-tuan tengok dalam buku ni, dia bagi nisab zakat kambing, biri-biri dan kibas, nisabnya 40 ekor. Kalau orang belah kambing, dia kalau belah 10 ekor, 30 ekor, dia tak kena zakat lagi. Tapi start 40 ekor, baru dia kena zakat. Contohnya, dia belah bilangan kambing dia 40 hingga 120 ekor. Bilangan kambing 40 hingga 120 ekor. Maka dia kena keluarkan zakat seekor kambing betina berumur setahun lebih. Itu kadar zakat ini wajibkan. Kalaulah dia bilangan kambing dia 121 hingga 200, maka 2 ekor kambing betina berumur setahun lebih. Dan kalau ada 201 hingga 300, 3 ekor kambing betina berumur setahun lebih. Kalau ada 301 hingga 400, 4 ekor kambing betina berumur setahun lebih. Kalau setiap tambah 100 ekor selepas itu ditambah seekor kambing betina berumur lebih daripada setahun. Itu kaedah pengiraan dia. Orang yang terlibat dalam peternakan ni, mereka akan ambil cakna lah hal-hal yang seumpama ini. Kita ni tak berternak ni, kita tak tahu sangat kan. Tapi orang yang terlibat dalam peternakan, maka mereka akan mengambil berat soal bagaimana berapa bilangan yang ada pada mereka.
Jadi kurang-kurangnya minima dia, kadar nisab dia 40 ekor. 40 ekor barulah wajib seekor. Kalau dia bela bawah 40 ekor, maka dia tak dikenakan zakat. Itu satu. Itu bagi zakat kambing. Manakala zakat nisab, zakat lembu dan kerbau, nisabnya 30. Kalau lembu dia 30. Dia kalau kambing tu dia 40, dia baru nisabnya. Nisab ni maksud apa? Nisab ni maksud kadar minima yang dikenakan zakat. Itu maksud nisab. Kadar minima yang dikenakan zakat. Kalaulah kambing 40 ekor kadar minima dia baru kena zakat. Kalau bawah 40 tak kena. Kalau kerbau lembu 30 ekor. Bila 30 ekor sampai 39, maknanya dia kena seekor lembu jantan berumur setahun lebih. Kalau dia 40 ekor sampai 59 ekor, seekor lembu betina berumur 2 tahun lebih. Kalau dia ada 60 hingga 69 ekor, 2 ekor lembu jantan berumur setahun lebih. Kalau ada 70 hingga 79 ekor, seekor lembu jantan berumur setahun lebih dan seekor lembu betina berumur 2 tahun lebih. Kalau 80 hingga 89 ekor, 2 ekor lembu betina berumur 2 tahun lebih. Kalau 90 hingga 99 ekor, 3 ekor lembu jantan berumur setahun lebih. Dan begitulah, anu kena tengok. Saya pun kadang tak ingat juga sebab kita jarang duk main bab peternakan ni. Tapi orang yang melibatkan diri dengan peternakan, dia akan tengok 100 hingga 109 ekor, 2 ekor lembu jantan berumur setahun lebih dan seekor lembu betina berumur 2 tahun lebih. 110 hingga 119, 2 ekor lembu betina umur 2 tahun lebih dan seekor lembu jantan berumur setahun lebih. Kalau 120 ekor, 3 ekor lembu betina berumur 2 tahun lebih dan 4 ekor lembu jantan berumur setahun lebih. Dan setiap tambah 30 ekor, seekor lembu jantan berumur setahun lebih. Setiap tambah 40 ekor, seekor lembu betina berumur setahun lebih. Itu dia punya keadaan dia. Jadi begitu. Setiap tambah 30 ekor je, seekor lembu jantan setahun lebih. Setiap tambah 40 ekor je, seekor lembu betina setahun lebih. Itu dia punya kadar zakat. Seterusnya unta. Nisab unta 5 ekor. Unta sebab dia lagi mahal kan. Dia 5 ekor dia kena zakat lah. Kalau lembu tu 30 ekor kan. Kalau kami 40 ekor, ada minimum kadar nisab bagi unta 5 ekor je. 5 hingga 9 ekor, tapi dia bukan keluarkan zakat unta ada. Dia akan keluarkan zakat seekor kambing atau biri-biri berumur setahun lebih. Bila dia ada unta 5 ekor unta hingga 9 ekor unta, maka pada ketika itu dia perlu bayar zakat seekor kambing atau biri-biri berumur setahun lebih. Kalau 10 hingga 14 ekor, 2 ekor kambing atau biri-biri berumur setahun lebih. 15 hingga 19 ekor, 3 ekor kambing atau biri-biri berumur setahun lebih. Tuan-tuan boleh tengok dalam rajah ni, saya tak larat nak baca banyak ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam rajah ni, dia punya apa? Dia punya ikut bilangan apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu dilakukan. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang itu adalah yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan nisab ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan haiwan ternakan. Jadi haiwan ternakan tu sekali lagi saya sebut, yang kena zakat ternakan ialah apabila mereka yang menternak kambing, lembu dan unta. Adapun orang yang menternak ayam, menternak itik, dia tidak kena zakat ternakan, tapi dia kena zakat lain. Contohnya zakat perniagaan lah, sebab kalau orang tanam secara komersial, orang ternak secara komersial kan, belah ayam daging untuk jual kan, untuk pasaran ayam hari ni, mestilah untuk bisnes, untuk berniaga. Jadi mereka dikenakan zakat perniagaan. Tapi tidak dikenakan zakat ternakan, tidak. Walaupun kita panggil ternakan. Sebab yang maksud ternakan di sini al-an'am saja. Jangan silap ya. Al-an'am itu merujuk pada 3 spesies haiwan yang saya sebut tadi, iaitu unta, lembu dan juga kambing. Itu spesies al-an'am. Begitu juga al-an'am ini juga termasuk dalam kategori yang kita sebut sebagai untuk pelaksanaan korban. Korban pun al-an'am juga. Kekah pun al-an'am juga. Jadi bolehlah kita buat korban ayam? Tak boleh.
Korban itik tak boleh sebab dia walaupun haiwan ternakan tetapi dia tidak termasuk dalam kategori al-an'am. Itu keadaan maksud al-an'am itu sendiri. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Itu yang pertama tentang zakat, kita sebut zakat haiwan ternakan. Yang kedua, kita lihat hasil pertanian. Ini bagi orang yang terlibat dengan pertanian lah. Ataupun kita sebut tadi yang tanam padi lah, tempat kita ni yang tanam padi. Sebab pertanian ni dia merujuk kepada tanaman asasi. Tanaman asasi, iaitu yang makanan asasi, iaitu beras lah. Ke tempat kita beras. Baik, syarat wajib zakat pertanian ni apa? Cukup nisab 5 ausuk. 5 ausuk di mana 1000 kilo. 1 tan. Nisab dia 1 tan. 1000 kilo. Baru dikenakan zakat. Kalau buat sikit-sikit untuk makan family keluarga je tak kena lah. Dia tanam sikit belakang rumah dia, tanam padi kan. Bolehlah 100 kilo, 340 kilo. Maka itu dia tak masuk dalam kategori yang diwajibkan zakat. Sebab minimum dia, kadar nisab dia 5 ausuk ataupun lebih kurang 1000 kilo. Baik. Syarat wajib zakat pertanian ni yang pertama, tanam tanaman dan buah-buahan yang diusahakan oleh manusia. Kita usahakan bukan di tubuh sendiri. Kita yang usahakan. Makanan asasi yang mengenyangkan penduduk setempat. Macam kita sebut tadi bahawa beraslah kita ni padi. Seterusnya hasil tanaman yang tahan lama disimpan. Beras memang tahan lama lah. Maka itu merupakan syarat. Syarat asas kepada wajibnya zakat pertanian. Baik, cara pengeluarannya bagaimana? Cara pengeluarannya yang pertama 5% bagi tanaman yang menggunakan tenaga dan belanja. Contohnya kita ialah guna racun, guna pengairan, guna maknanya banyaklah kita nak upah ni kan. Maka zakat dia 5%. Bukan 2.5% dia, tambah satu lagi 5%. Itu tanaman dia 5%. Tapi kalaulah kita tak menggunakan tenaga, tak menggunakan belanja, air sungai, pos semua sendiri semua. Mana natural punya, itu 10%, 10%. Zakat dia. Tapi boleh dikatakan hari ni kebanyakan guna belanja hari ni. Nak tanam padi ni macam-macam. Dia punya perbelanjaan kan. Jadi maknanya kita ambil 5% tadilah. Dan bila zakat nak dikeluarkan? Selepas menuai. Bila dapat hasil tu, katakan 5 tan, 10 tan, barulah dikeluarkan zakat 5% daripada hasil tanaman tadi setelah dituai. Baik, itu pengeluaran zakat tanaman ataupun kita sebut zakat padi lah. Hari ini banyak di Kedah lah. Dan juga negeri-negeri lain, tambah-tambah zaman sekarang ni zaman yang beramai ni. Jadi orang nak tanam balik padi, yang dulu tak tanam pun nak tanam. Ya, memang itu perlu. Sebab apa? Sebab itu keperluan makanan asasi negara kita. Jadi eloklah juga dilaksanakan perkara tersebut. Baik, kita terus seterusnya, iaitu zakat apa lagi? Emas, perak dan mata wang. Mata wang dia termasuk zakat emas dan perak. Syarat dia apa? Syarat dia cukup nisab dan tidak menjadi perhiasan wanita. Macam saya sebut tadi, cukup nisab. Nisab dia berapa? Nisab dia adalah 85 gram emas ataupun 594 gram perak. Jadi maknanya emas ataupun emas kita ataupun mata wang pun dikira emas jugalah. Sebab dia asal mata wang tu disandarkan kepada emas. Jadi begini. Kalau emas kita simpan itu bukan emas perhiasan, kita sebut tadi emas perhiasan tidak dikenakan zakat. Jadi emas simpan. Katakan kalau kita simpan, kita beli emas 1 kilo contohnya. Tu dia ada simpan 1 kilo. Maknanya sudah lebih 85 gram. Jadi dia kena keluarkan zakat 2.5% daripada 1 kilo tu lah. Duit lah, kita boleh kira duit lah. Kita nak kena nilai lah berapa banyak kan. 1 kilo tu berapa dan 25%. Begitu juga duit kita, wang simpanan kita. 85 gram ni, kalau ikut 1 gram berapa? Kalau 1 gram RM200, ni contohnya lah. Kalau 85 gram berapa? RM4,000. Itu sebab tu harga emas ni diturun naik, dia tak sama. Kadang 300, kadang 250, kadang 260. Jadi nak tengok kadar zakat duit ke, zakat duit simpanan ke atau zakat emas ke, dia tengok kadar 85 gram. Tu kita tahu nilai dia. Contoh kalau 250 gram 1 gram, kalilah 85 gram.
Itulah kadar nisab dia. Berapa yang diwajibkan kena zakat. Maknanya bila ada kadar minima tu baru diwajibkan. Wajiblah 2.5% sahaja. Itu keadaan dia. Baik. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Seterusnya kita lihat yang keempat, zakat perniagaan. Zakat perniagaan. Syarat dia apa? Cukup nisab mengikut harga emas semasa. Cukup nisab. Ikut harga emas semasa disebut 85 gram lah kan. Barangan itu diniatkan untuk diniagakan. Barangan itu memang nak niaga lah. Dan perniagaan genap setahun. Jadi maknanya cukup setahun, maka tengok hasil perniagaan itu bagaimana. Nisab ni macam mana? Apa yang dikira untuk menentukan nisab zakat ialah harga belian barangan, wang simpanan, ditolak hutang, gaji, sewa, pembelian peralatan dan pengurusan. Tolak semua tu. Baru dikira zakat. Dan kadar zakat ialah 2.5% daripada keuntungan bersih. Baik. Jadi kalaulah dia mudah beginilah. Hari ini kadang-kadang kita nak tentukan sendiri dengan kewangan perniagaan ni. Kadang dia complicated sikit, terutama orang melibatkan perniagaan yang besar. Maka dengan sebab itu, sewajarnya nak mudah ialah dia merujuk kepada pusat zakat. Saya nasihatkan, kalau untuk pengiraan zakat perniagaan ni, tuan-tuan yang terlibat dengan bisnes, tuan-tuan yang terlibat dengan perniagaan, saya cadangkan untuk rujuk pusat zakat. Mereka ada skuad mereka yang akan membantu kira macam mana cara pengiraan zakat tersebut. Sebab dia debit kredit apa semua tu banyak tu kan. Jadi maknanya dia nak kena banyak complicated sikit lah. Jadi kita rujuklah supaya mereka dapat membantu kita. Kan? Cuma yang kita tahu sekarang ni, kita perlu keluar zakat. Itu saja. Cara mengeluarkan, kita rujuk kepada mereka akan tunjukkan bagaimana. Baik, begitu juga yang kelimanya, harta rikas dan galian. Nisabnya sama dengan nilai harga emas, kadar dia rikas 20%. Rikas ni kata karun. Kata karun kalau jumpa ni, bukan kata kita tu, kata zaman purba, zaman jahiliah tu. Tu dia jumpa nilai, tengok nilai berjuta kan. Jadi dia rikas ni dia 20%, mana 1/5 kita keluar zakat. Sebab apa? Sebab dia kata terpijak. Dia panggil kata terpijak. Tapi zaman sekarang ni kadang-kadang kata macam tu di milik negara. Kan? Ni cerita ni kalau kita jumpa entah mana-mana, bukan siapa-siapa kan. Jadi maknanya zaman-zaman purba dulu ni, kata rikas, dia kena keluar zakat 20%. Manakala bahan galian, petroleum dan sebagainya, biji timah 2.5%. Itu kadar. Baik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu adalah berkaitan dengan kita kata kategori-kategori zakat. Kita nak bincang satu lagi tentang asnaf zakat, lepas tu barulah kita nak buka pada persoalan. Nak tengok asnaf zakat dulu. Asnaf zakat ni siapa? Asnaf zakat ialah golongan yang berhak menerima zakat. Golongan ini disebutkan sebagai asnaf zakat berpandukan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 60. Ayat 60 ini dalam surah Taubah kita ingat surah Taubah ayat 60 yang menjelaskan kepada kita siapakah asnaf zakat. Asnaf zakat ni maknanya golongan yang layak menerima zakat. Itu asnaf. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, fuqara. Itu asnaf yang pertama. Yang kedua miskin, orang miskin. Yang ketiga amil yang menguruskan zakat. Yang keempat mu'allaf yang dijinakkan hatinya. Yang kelima hamba yang memerdekakan dirinya. Yang keenam orang yang berhutang. Yang ketujuh sesuatu yang dibelanja ke jalan Allah. Dan yang ke-8 musafir yang terputus bekalan. So 8 asnaf. Ketentuan tersebut datangnya daripada Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ketentuan asnaf ni bukan kita yang tentukan, bukan ulama yang tentukan, bukan Nabi yang tentukan, tapi Allah yang tentukan menerusi surah At-Taubah ayat yang ke-60. Jadi
ajaran Islam telah menggariskan kriteria golongan tertentu yang layak terima zakat. Kalau tak ada kita kata kriteria, silat-silat semua fakat klaim dia layak terima zakat. Kan? Semua duk rasa dia berhak terima zakat. Sedangkan dia ada asnaf tertentu saja. Baik, daripada ayat Al-Quran surah Taubah ayat 60 tadi, ada 8 asnaf ataupun golongan yang berhak terima zakat. Yang pertama, orang fakir. Fakir ni apa? Sebab kita ada fakir dan miskin. Fakir ni mereka yang berpendapatan kurang daripada separuh pembelanjaan harian bagi diri dan ahli keluarga, tanggungan untuk keperluan asal. Katakan sehari ni, dia perlu RM10, RM100 sehari untuk dia dan keluarga. Sehari RM100. Dia dapat kurang daripada separuh, dapat RM30, RM20 contohnya. Maka itu dia panggil fakir. Kalau untuk diri seorang, kalau sehari RM10 dia perlukan, dia hanya dapat RM2 je. Ish, macam mana nak tampung, itu dia panggil fakir. Yang kedua miskin. Miskin ialah mereka yang berpendapatan kurang daripada cukup untuk perbelanjaan tetapi lebih daripada setengah. Baik. Jadi maknanya apa? Maknanya dia ni katakan dia katakan RM100, RM100, perluan sehari RM100, dia dapat RM60 atau RM70. Jadi dia masih lagi miskin. Sebab dia tak cukup lagi. Ataupun dia perlu RM10, dia dapat RM7. Masih lagi miskin. Jadi ini dia kira miskin. Tadi kalau fakir teruk lagi. Fakir RM10, dia dapat RM3, RM2. Itu fakir. Miskin ni RM10 dapat RM7. Itu miskin. Jadi mana kedua-dua ni golongan yang memang asnaf lah. Sebab makan tak cukup. Tak cukup ni untuk apa? Untuk asasi. Bahan asasi, makanan asasi. Baik. Tuan dan tuan. Itu adalah makanan ataupun keperluan asasi. Bukan tak cukup dia pergi beli sofa ke, dia pergi enjoy atau itu memang tak nak cukup. Itu tak pernah cukup. Jadi hak tak cukup ni maksud dia apa? Hak tak cukup tu adalah merujuk kepada perkara asasi sahaja. Makanan asasi saja. Itu maksud dia. Bukan tak cukup tu yang melibatkan kita kata yang melibatkan perkara-perkara tambahan. Itu contohnya dia nak bermewah-mewah, dia nak makan hari ni makan fast food, tak cukup dia kata kan. Keperluan dia itu bukan dia, itu bukan makanan asasi. Makanan asasi benda asas kita nak makan nasi lah dia kata kan. Begitu. Baik. Tuan yang dirahmati Allah. Itu pakai miskin. Yang ketiganya amil. Amil ni siapa? Mereka yang dilantik oleh pihak berkuasa untuk mengutip zakat. Bukan mereka lantik diri sendiri. Ini kena ingat juga. Amil ini adalah mereka yang dilantik oleh pihak yang berkuasa ataupun pihak pemerintah. Macam kita ni ada pusat zakat, ada apa kita kata organisasi zakat dan dia ada amil dan yang dilantik. Sebab tu kita tak boleh samakan dengan orang yang kutip derma. Sebab kadang-kadang ada orang kutip derma, dia kata aku amil. Ikut mana amil tuan-tuan? Dia kata aku boleh ambil macam ambil zakat jugalah. Zakat 1/8. Kalau dia ambil, dia kutip dan dia edarkan, dia dapat 1/8. Kalau dia kutip saja dapat 1/16. Itu ketetapan. Dia kata dia ni kutip derma. Dia boleh ambil juga sebab dia amil. Ini ada satu perkara yang bercanggah. Yang salah. Sebab apa? Sebab zakat ni dia ada ketentuan daripada pemerintah. Tabaruk ni, derma ni buat sendiri kan. Dia tak kena mana, dia tidak ada amil untuk kutipan derma ni. Amil ni adalah untuk apa? Untuk kutipan zakat sahaja. Jadi pekerja-pekerja pusat zakat tu dia masuk amil lah. Mereka yang bertugas di pusat zakat tu, yang mereka dapat gaji dan sebagainya daripada portion amil lah. Daripada amil. Kalau tidak ada amil, kita kata kalau tu amil dapatlah. Ialah kalau tidak ada amil, siapa yang nak bekerja untuk kutip zakat? Maka zakat tetap tidak akan terhasil. Maka dengan sebab itu penting juga amil tadi. Baik. Yang keempatnya mu'alaf. Mu'alaf ni mereka yang baru peluk Islam dan berjinak-jinak kepada Islam. Orang baru nak kenal Islam. Kan baru masuk Islam. Kadang-kadang tambah-tambah tempat kita pula bila masuk Islam, keluarga buang. Kan dia menghadapi masalah dari sudut kehidupan, kan ada yang keluarga pulau, dia punya kewangan pun tak ada dan pelbagai lagi.
maka apatah lagi mereka sangat-sangat memerlukan pertolongan. Sebab tu zakat ni ada portion khusus kepada golongan mu'allaf. Mu'allaf ni dia ikut uruf juga. Berapa tahun sampai dia kira mu'allaf ni? Kadang-kadang tempat kita ni dah masuk Islam 30 tahun pun panggil mu'allaf lagi. Dah kawan masuk Islam dah 10 tahun dia panggil mu'allaf lagi. Dia tak mu'allaf lagi dah. Mu'allaf ni kalau ikut uruf kita dia letakkan tempoh 5 tahun saja. Dia masuk Islam tahun 2000 sampai 2005 tu dia kira mu'allaf. Lepas tu dia tak kira mu'allaf dah. Kan? Ni kadang-kadang kita hentam kawan masuk Islam tahun 80 tu. Sampai lah dia panggil mu'allaf lagi. Dah berapa puluh tahun, dah 40 tahun dah. Dah 40 tahun dah. Nur tu 80 tu. Masuk Islam. Dah 40 tahun masuk Islam. Dia panggil, oh dia tu mu'allaf. Mu'allaf apanya lagi dah. Kawan dah Islam lama dah. Kan mu'allaf ni orang baru. Orang jinak-jinak dengan Islam. Itu. Ni istilah tu kadang-kadang salah dari penggunaan dalam kalangan masyarakat kita. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seterusnya hamba mukatab. Yang ke-5 kan. Hamba mukatab. Hamba mukatab ni apa? Hamba yang diberi jaminan oleh tuannya untuk membebaskannya dengan bayaran. Ini hamba lah. Zaman-zaman dulu ada hamba kan yang terbelenggu. Kan? Terbelenggu. Maka dia nak kena bebaskan diri dia perlukan bayaran. Maka zakat boleh bantu. Pada hari ini diperluaskan lagi maksud hamba itu mereka yang terbelenggu dengan macam perdagangan manusia. Mereka terjebak dalam dijual contohnya dalam sedikit pelacuran. Maka tak nak bebaskan diri. Macam mana nak buat ni? Maka zakat boleh bantu mereka untuk mengeluarkan mereka. Maka juga jadi seolah hamba sebenarnya. Diperhambakan, dijual beli. Ada sedikit-sedikit yang seumpama itu yang mana akhirnya mereka ini terus dijadikan sebagai pekerja dalam industri seks yang itu yang berlaku. Yang mereka tak rela maka nak keluar tapi tak boleh. Nampak terbelenggu dengan apa macam hamba nak kena bayar sekian-sekian jumlah wang. Maka itu juga boleh dikonsiderkan sebagai diperluaskan lagi makna hamba mukatab tadi. Kemudian orang yang berhutang, al-gharimin, berhutang untuk kepentingan umum. Kepentingan asas, bukan berhutang macam kita sebut tadi bahawa berhutang beli sofa daripada Itali. Itu tak kira kan. Berhutang pada benda asas, pada kepentingan umum, bina sekolah dan sebagainya. Maka itu juga adalah dan fi sabilillah. Yang ketujuh fi sabilillah. Mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berjihad di jalan Allah. Macam apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Itu berjihad untuk menentang Zionis Israel yang begitu rakus membunuh umat Islam. Maka jihad itu juga mereka layak menerima zakat sebenarnya. Dan fisabilillah ni juga diperluaskan lagi kepada apa-apa yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk menuntut ilmu. Sebab orang menuntut ilmu ni memang nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Memang nak menegakkan kita kata agama Allah, redha Allah, maka menuntut ilmu juga termasuk dalam fi sabilillah. Apa-apa yang bertujuan untuk meningkatkan ataupun melaksanakan perjuangan di jalan Allah. Yang ke-8 musafir. Musafir mereka yang kehabisan bekalan untuk meneruskan perjalanan. Mereka ni bukan tak ada duit. Contohnya mereka ni dia tersangkut. Duit dia orang curi. Kad kredit tak ada, kad debit pun habis semua, duit tunai habis semua. Dalam bank tu ada tapi dia nak keluar tak boleh. Dia duduk dalam perantauan nak kena buat pula, kita kata buat kad apa semua. Dah kena nak balik Johor. Dia tersadai kat sini. Maka boleh tak? Boleh dapat zakat untuk bantu dia untuk selesai dia kembali ke tempat dia. Sebab dia panggil stranded lah, orang yang stranded ni. Kan? Jadi dia ni musafir lah. Kalau di tempat dia dalam masalah, dia tak susah. Ni dia cerita ni, dia berada di perantauan. Bila perantauan ni tuan-tuan, bila berlaku satu masalah, contohnya macam dicuri dah tadi contohnya kan. Bila curi ni, dia nak dapat bekalan mana walaupun dah asalnya dia ada duit, tapi ni di kampung dia. Kampung halaman dia jauh. Macam mana nak dapat kan? Maka dengan sebab itu zakat dapat membantu golongan yang seumpama ini yang disebut sebagai Ibnu Sabil untuk menyelesaikan masalah dia. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah,
Itu adalah asnaf zakat. Baik, sekarang saya buka kepada persoalan. Dipersilakan sesiapa yang nak bertanya soalan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Macam Ustaz cakap tadi bahawa kita boleh bagi zakat untuk Palestin sekarang ni dalam keadaan diorang berjihad. Tapi bagaimana pula dengan yang pengutip? Contohnya kalau kita bagi dengan Cinta Gaza Malaysia. Adakah mereka dikira sebagai amil ataupun mereka ada satu kadar saya rasa yang diorang akan ambil untuk dia punya pengurusan? Itu macam mana tu? Baik, macam saya sebut tadi bahawa amil ni adalah lantikan. Lantikan daripada pemerintah. Maka dengan sebab itu, kalaulah mereka mendapat kelulusan untuk menjadi amil, maka mereka bolehlah untuk mendapatkan daripada wang tersebut. Tetapi kalau mereka tidak dapat, maknanya duit zakat yang diberikan mereka terus salurkan kepada jihad tadilah, pada fi sabilillah tadi, pada jihad tadi. Itu yang lebih baiklah supaya dia tidak timbul isu, kan? Sebab mereka tidak dilantik ataupun tidak menjadi amil. Sebab perkara amil ni perlu dikontrol juga supaya tidak buka ruang kepada mereka yang mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan tertentu. Maka dengan sebab itu, dan bagi orang yang macam saya sebut tadi, kalau nak collect derma lah, sedekah dan sebagainya, dia nak ambil wang untuk upah dia kena mention di dalam akad tersebut berapa banyak yang dia ambil sebagai satu yang dia nak gunakan untuk inilah, untuk kos pengurusan campur upah tepat terhadap kerja dia dan sebagainya. Dia kena nyatakan berapa banyak upah. Jadi itu. Dan zakat dia kena nyatakan zakat supaya orang yang terlibat tu dia tahu ni zakat. So dia tahulah. Sebab kalau lah sedekah dia lebih umum sebenarnya. Dia lebih umum tapi zakat dia lebih khusus. Maka macam juga fidyah, kalau kita bayar fidyah lebih khusus. Dia untuk pakai miskin saja. Dia tak terlibat asal zakat pula. Jadi sebab itu kita kena sebut. Kalau fidyah kita sebut fidyah, zakat kita sebut zakat. Supaya perkara itu dapat dikenal pasti dan dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar berhak untuk menerimanya. Fidyah tiba-tiba bagi kepada fi sabilillah, tak boleh. Tak boleh. Kita niat fidyah, orang tak tahu, kita bagi tahu. Maka fidyah itu diberi pada fi sabilillah, bagi pada penuntut ilmu untuk belajar ilmu, tak boleh. Sebab dia hanya untuk fakir miskin saja. Itu sebagai contohnya. Sebab itu apabila kita memberi sesuatu, kita kena mention, dan pihak mereka kena, mereka nak terlibat, macam saya sebut tadi, nak terlibat dalam soal-soal yang berkaitan dengan perkara ini, mereka kena ada ilmu. Al-ilmu imam al-amal, ilmu pemimpin kepada amalan. Jadi dengan ilmu itu mereka dapat memastikan bahawa mereka dapat melaksanakan sesuatu itu dengan betul, dengan tepat, berdasarkan hukum syarak. Okey, wallahu taala alam. Lain soalan? Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Okey, satu soalan Ustaz. Satu soalan. Wang yang kita bagi katakan infak untuk buat perigi di luar negeri, itu kegunaan awam. Boleh tak kita niat sebagai zakat? Baik, kita infak untuk perigi, apakah dia dikenakan dikira sebagai zakat? Jawapannya tidak. Itu termasuk dalam wakaf. Dia bukan termasuk dalam zakat. Dia termasuk dalam wakaf. Kita beri untuk kegunaan awam. Tak salah kita niat. Dia tak kira zakat ya. Dia kira wakaf. Maknanya kita niat wakaf ya. Kita niat wakaf. Sebab dia adalah untuk kegunaan awam. Begitu. Macam tu juga orang yang collect duit ni untuk buat perigi tadi. Ini sudah saya ingatkan juga. Sebab kadang-kadang dia collect duit, katakan satu perigi 1,000. Wakaf je wakaf. Tiba-tiba dia ambil 300 masuk poket dia, 30%. 700 je dia buat. Hukumnya adalah haram kalau dia tidak memberitahu pewakaf. Dia kena nyatakan kepada pewakaf bahawa
bahawa dia ambil 30%. Jadi pewakaf ni tahu kalau dia bagi 1,000 tu makna 700 ya sampai. Tak lagi 300 sampai kepada orang yang menguruskan. Jadi orang menguruskan tu kena bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu maknanya dia makan harta secara batil. Begitu juga wakaf Al-Quran. Hari ni orang wakaf Quran banyak kan. Quran tak ada lagi. Tak ada. Dia tak pergi beli lagi pun. Tapi dia collect siapa nak wakaf Quran harga 50. Siapa nak wakaf Quran harga RM50 dia kata. Dia dapatlah 100 orang. 5,000 100 orang. Dia pun bawa duit 5,000 tu pergi kedai nak cari Quran. Dia tawar-tawar dapatlah RM30. So dia untung 2,000 kat situ. Itu salah. Itu salah. Sebenarnya itu adalah makan harta secara batil. Saya sebanyak kali sebut tentang perkara ini. Sebab itu kalaulah kecuali kalau dia beli Quran siap-siap. Dia beli siap-siap Quran tu memang dia dah ada stok 100 dia buat jual beli. Itu tak apa, ikut suka dia nak jual berapa pun tu tak ada masalah. Dia ambil keuntungan jual atas jual beli. Tapi keuntungan atas wakil maka itu tidak dibenarkan. Kecuali kalau dia bagi tahu bahawa dia nak ambil 20% contohnya. Nak ambil 30%, nak ambil RM20. Kita dah beritahu tak apa. Tapi biasanya orang tak beritahu. Dia ambil sendiri begitu je. Maka itu yang salah. Okey? Okey, satu lagi Ustaz. Zakat tentang emas tu. Yang tak dikenakan kalau perhiasan bagi wanita. Tapi kebanyakan ada kat wanita tu memang banyak dia punya perhiasan tu. Jadi takkanlah begitu banyak pun tak kena zakat. Baik. Dia begini, kalau perhiasan wanita ni dikira sebagai secara urufnya berapa gram dia pakai. Sebab tu kita di Malaysia ni setiap negeri berbeza. Setiap negeri berbeza nilai gramnya. Sebab mungkin ikut setempat lah dan kadang-kadang uruf itu berubah dari semasa ke semasa. Di Selangor ni dia kira 800 gram. Kebiasaan wanita ni paling banyak dia pakai 800 gram. Paling banyak. Jadi makna apa? Maknanya kalaulah mah perhiasan dia ada lebih daripada 800 gram maka dia kena zakat. Kalau bawah 800 gram maka barulah tak kena zakat. Itu uruf di negeri Selangor. Uruf negeri Selangor ni dia kata bahawa paling banyak wanita pakai mah ni 800 gram ya. Orang tak pakai lebih daripada tu, tiba-tiba dia ada 2 kilo. Maka dia kena zakat. Dia kena zakat. Sebab apa? Sebab daripada uruf. Begitu. Ya. Lain soalan? Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ada lagi soalan tanya? Saya tengok dalam chat ni, ni ada macam soalan. Salam Ustaz, seorang ibu yang punya simpanan wang, bolehkah keluar zakat pada anak yang berhutang dengan PTPTN? Anak yang sudah berkeluarga agak membebankan dengan hutang PTPTN. Dia begini ya, ibu tidak boleh memberi zakat kepada anak dia dalam bentuk sebagai tanggungan nafkah kepada anak dia. Anak dia susah, kan? Anak dia susah, dia pun bagi zakat untuk kehidupan, untuk tanggung nafkah anak dia. Maka tak boleh. Itu tak dinamakan zakat. Itu merupakan nafkah dan tanggungjawab. Itu. Tetapi kalau anak dia nak belajar untuk fisabilillah, anak nak belajar, maka dia bagi zakat pada anak untuk belajar, bukan untuk nafkah. Maka kata para ulama sebagaimana disebut dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Al-Imam Syafi'i, maka ia dibenarkan. Boleh bagi zakat untuk pembelajaran. Dimaksud dalam fisabilillah. Bagi zakat untuk fisabilillah tak ada anak boleh. Tapi kalau bagi zakat untuk sebab dia susah, sebab dia fakir miskin, sebab dia berkeluarga, sebab dia tak ada duit, maka itu tak boleh. Sebab apa? Sebab anak ni masih lagi, kalaulah dia tak mampu, kita kena tanggung dia lah, kita kena bantu dia lah sebagai nafkah, bukan sebagai zakat. Tapi kalau fisabilillah, maka ianya dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, lain soalan? Ada lagi nak tanya? Apa-apa soalan? Bukan sekadar yang berkaitan dengan tajuk kita. Luar tajuk boleh, tak ada masalah. Ataupun tajuk yang lepas-lepas ni kadang mari balik kan, rasa ada lagi benda yang menjadi satu kemusykilan yang nak bertanya, boleh lagi tanya. Boleh lagi kita buka ruang. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ada semalam ada seorang ditanya saya. Dia ada kucing jantan. Dia ni orang Perancis sebenarnya.
Lepas tu dia tak, kucing dia dah sekarang ni dah tahap nak mengawan. Tapi sebab dia tak boleh lepaskan kucing dia sebab belakang rumah dia ada jalan, dia kata memang takut mati kalau kena langgar semua tu lah. Lepas tu dia juga tidak mahu beli kucing betina sebab dia tak nak banyak bela kucing. Jadi soalan dia, boleh ke dia kasih kucing jantan tu Ustaz? Baik. Hukum mengkasih kucing. Hukum mengkasih itu adalah harus mengikut maslahah yang dikehendaki. Begitu juga kadang-kadang kucing itu merayau merata memberi kesusahan kepada tuan dia. Maka dengan sebab itu mengkasihnya adalah sesuatu perkara yang diharuskan, tidak ada masalah. Dia boleh melaksanakannya. So boleh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Lain soalan? Ada lagi? Ada. Baik. Kalau tak ada, kita sambung lagi tentang zakat ni lagi. Masih ada lagi zakat tak habis ke ni? Baik. Zakat fitrah. Ni zakat favourite lah, zakat fitrah ni. Sebab zakat fitrah ni melibatkan semua orang. Kalau zakat harta tadi, dia tak melibatkan semua orang. Ada yang terlibat, ada yang tidak. Tapi zakat fitrah ni, dia melibatkan semua orang. Sebab tu kita kata favourite lah. Kita dapat tahu benda ni. Baik. Zakat fitrah maksudnya mengeluarkan makanan asasi bagi sesebuah negara dengan kadar tertentu, diberi kepada orang tertentu dengan syarat tertentu. Sama orang tadi tertentu tu ada syarat-syarat dia yang akan diperincikan kemudian. Baik. Jadi zakat fitrah ni dilakukan ataupun bermula pada bulan Ramadan hingga 1 Syawal sebelum memulakan solat hari raya setiap tahun. Itu waktu wajib dia lah. Bila terbenam matahari masuk malam raya tu barulah wajib. Sebelum tu tak wajib lagi, cuma sunat saja. Jadi zakat fitrah dikenali sebagai zakat badan. Setiap orang yang mampu wajib mengeluarkan segantang bagdak beras untuk seseorang. Bagi wanita dan kanak-kanak menjadi tanggungjawab suami dan bapa mengeluarkan zakat untuk mereka. Jadi maknanya zakat ni berkaitan dengan kemampuan. Bila mana mampu, semua kena keluarkan. Budak-budak tak mampu? Ya, bapa tak mampu dah. Sebab budak-budak, kanak-kanak di bawah tanggungan pak dia. Kalau pak mampu, maka pak pun kena keluarkan untuk anak. Isteri pun suami kena keluarkan. Sebab apa? Sebab dia berdasarkan kepada kemampuan. Maknanya setiap orang kena keluarkan. Kalau mampulah. Tetapi kalau tak mampu, maka ianya dimaafkan. Untuk ataupun tidak diwajibkanlah bagi yang tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberati satu hukum kepada kita melainkan apa yang kita mampu untuk melaksanakannya. Baik. Jadi zakat fitrah ni disebut sebagai zakat badan. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan setiap orang. Setiap orang yang perlu keluarkan zakat. Dan berkenaan hikmah mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan, Ibnu Abbas berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-saimi min al-lagwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebagai satu penyucian kepada orang yang berpuasa daripada perkara yang sia-sia dan keji dengan memberi makanan kepada orang miskin. Jadi maknanya zakat fitrah itu antara hikmahnya adalah untuk menyucikan puasa kita. Zakat fitrah dilaksanakan dia dikembang dengan puasa Ramadan kan. Jadi maknanya untuk membersihkan puasa kita, menyucikan puasa kita daripada benda-benda yang kadang-kadang adalah kecacatan dalam puasa tu, cakap tak okey ke apa ke kan. Jadi maknanya zakat fitrah ni dia menampung ataupun dia cuci. Begitu, dia melengkapkan puasa dan ianya juga memberi makan kepada orang miskin untuk sama-sama orang susah ni bergembira di hari raya. Baik. Kadar zakat fitrah. Kadar zakat fitrah ialah segantang bagdak. Makanan asasi penduduk setempat untuk seorang. Kalau kita ni beras lah. Senang cerita, kita makan beras, gandum kita tak makan tuan. Gandum tak makan, kurma tak makan, bali tak makan, jagung tak jadi makanan asasi kita, sekuih bukan. Betul-betul makanan asasi kita padi ya, padi, beras lah, beras. Baik. Jadi maknanya kena keluar segantang beras.
Segantang ni pula segantang Baghdad. Jangan duk jadi silap pula. Segantang Baghdad. Itu asasnya. Dalam mazhab Syafi'i menyatakan kena keluar makanan asasi. Sukatan segantang Baghdad bersamaan 2.7 kilo. Jadi 2.7 kilo. Itu segantang Baghdad. Berbeza dengan gantang Malaysia. Sebab tu kadang-kadang ada saya dengar orang kita ni, dia terlajak macam mana, dia tak teliti. Terlajak tu pula dalam ceramah pula tu, subhanallah. Macam mana? Okey, saya bagi contoh ya. Dia kata hari ini penetapan majlis agama, Jabatan Agama tetapkan kadar nilai untuk zakat fitrah tak betul, dia kata. Sebab penetapan kadar nilai itu berdasarkan beras. Sebab asalnya beras itu makanan asasi. Tetapi dengan menggunakan pandangan mazhab Hanafi dan juga mazhab yang lain, atas masalah hari ini boleh dikeluarkan dalam bentuk wang. Sebab kalau beras semua memang susahlah dalam konteks pada hari ini. Dan keperluan manusia pun berbeza-beza hari ini. Kadang-kadang dia susah, dia miskin, dia asnaf. Tapi dia tu memang tanam padi belakang rumah tu bolehlah cukup makan. Tapi dia perlukan pakaian, dia perlukan benda lain. Maka kalau beras juga, dia tak manfaat untuk dia. Jadi, maka para ulama menggunakan pandangan mazhab Hanafi yang boleh menggunakan nilai duit. Duit menggantikan beras tadi. Jadi duit itu berdasarkan nilai beras lah. Kalau beras itu kita kata segantang, maknanya kadar tu segantang lah. Jadi ditetapkan RM7. RM7 tuan-tuan. Tapi akan datang mungkin bertambah sebab harga beras naik. RM7. Jadi tuan-tuan, harga beras kilo berapa? Pernah ada orang dipertikaikan. Dia kata ada ke RM7? Tak menasabah. Cuba fikir, dia kata. Segantang ada 3,5 kilo. Beras sekilo ni, sekilo, kalau harga biasa dululah, sekilo tu ada RM2.60. RM2.60 kali dengan 3,5 gantang. Kalilah. Saya nak kira kalkulator tuan-tuan. Saya pun tak nak kira kalau tak ada kalkulator ni. Katakan, dia kata RM2.60, 2.6 kali dengan 3.5 bersama dengan RM9.10. Maknanya RM9. Itu sekurang-kurang zakat tak kena bayar. Pasal apa jabat agama ataupun majlis tetapkan RM7? Ini tak sah, dia kata. Tuan-tuan, kadang-kadang orang ni dia gopoh. Sebab apa yang fikir 3,5 kilo satu gantang? Sebab apa? Dia kata itu gantang Malaysia. Kita tengok gantang Baghdad. Gantang Baghdad tuan-tuan 2.7. Itu paling maksimum. Ada kata 24 je. 24 je gantang Baghdad ni. Tapi tak apa, kita ambil semua 2.7. Jadi kalilah tengok 2.6, RM2.60 sekilo kali 2.7 bersamaan dengan RM7.02. RM7 lah. RM7. Maknanya itulah sebenarnya penetapan yang dilakukan pada hari ini. Yang kata RM7 itu berdasarkan beras yang paling biasa orang makan. Beras biasa. Beras yang sebelum ni lah sekilo RM2.60. Tapi tahun depan zakat akan datang, dia akan bertambah. Sebab apa? Sebab beras tak ada lagi. Beras biasa pun sekilo RM2.60 tak ada lah. Lah ni berapa RM4 lah. Saya pun tak ingat lah. Kalau RM4, kali tengoklah. Kalaulah kita kata kalau kita kata RM4 lah akan datang, harga dia naik kan, RM4. RM4 kali 2.7. RM4 kali 2.7 bersamaan dengan RM10.80. Kat sebelah lagi. Itu. Sebab dia ikut harga beras. Dia ikut harga beras. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara pengiraan dia. Sebab itu kadang-kadang ketetapan yang dibuat oleh jabatan ke, oleh pihak mufti ke, jabatan mufti ke, sebenarnya benda itu sudah dibincangkan secara kolektif.
dibincangkan secara berjemaah. Dah ambil kira semua dah. Kadang-kadang kita ni fikir seorang-seorang, kita rasa macam tak betul. Kita pun melenting tak tentu hala. Itu yang tak kena tu. Kan ruduklah dulu. Kan? Sebab tu kadang-kadang hari ni pula orang dia mudah tengok. Bila mana dikeluarkan pandangan-pandangan kenyataan di dalam apa? Dalam TikTok lah, dalam Facebook lah. Itu yang diguna pakai pula. Itu jadi kelang kabut tu. Benda tu tak betul pun. Maka dengan sebab itu, begitu. Baik, tuan-tuan. Jadi sukatan sengatang Baghdad bersamaan dengan 27 kilo. Berah yang nak dikeluarkan itu hendaklah sama dengan kualitas berah yang dimakan dalam tahun tersebut. Jadi kalau bolehnya, yang afdalnya lah, yang wajibnya kita keluar ikut makanan asasi kebiasaan orang. Tapi lebih afdal ikut berah yang kita makan. Kalau kita makan berah basmati pula, Mongol pula, tuan-tuan bukan RM7 lah. Kali tengoklah, kalau sekilo RM10. 2.7 kilo mau RM27. Kita punya apa kita kata zakat. Jadi sebab apa? Sebab di Malaysia ni orang bayar zakat fitrah dengan duit. Jadi jika kita nak bayar dengan duit, kita kena kira nilai 27 kilo kali beras kita makan sekilo berapa. Itulah senang kira macam itulah. Kalau kita jenis makan beras mahal ni, beras yang sekilo RM10 kita sebut tadi, kan, 5 kilo RM50, 10 kilo RM100. Jadi maknanya kita kira lah 27 kilo untuk sekentang Baghdad tu kali dengan RM10, makna RM27 untuk kita seorang. Kalau kita ada 10 orang, tabungan kita RM270. Itulah tuan-tuan, dia punya apa? Nilai ataupun kadar zakat fitrah yang perlu dilaksanakan. Baik. Apakah syarat zakat fitrah? Yang pertama, Islam. Tak diwajibkan zakat fitrah kepada orang yang bukan beragama Islam. Dia tak Islam, dia tak wajib lah. Sebab dia tak Islam kan. Jadi ini berkaitan dengan orang Islam. Pertama. Yang kedua, mempunyai harta yang lebih. Maknanya melebihi keperluan untuk makan minum bagi diri dan tanggungan pada malam dan siang hari raya. Dia ada duit lebih. Maknanya untuk hari raya tu boleh cover dah. Untuk makanan asasi dah dia dan family dia. Ada lebih, wajib zakat. Tapi kalau dia hari raya pun, tak apa nak boleh sangat nak makan, dia susah hati hari raya ni. Orang susah kan tak. Maka memang dia pun duit pun tak cukup, nak guna untuk makan hari raya pun cukup-cukupnya kan. Maknanya dia tidak diwajibkan zakat. Sebab apa? Sebab dia tak mampu. Tapi orang kita ni, dia jaga sungguh. Mampu tak mampu dia akan cari, dia korek kat mana nak bayar juga. Itu. Jadi tak apalah, cuma kita lihat dari sudut syarat dia begitu. Yang ketiganya, syarat dia hidup pada akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Dia hidup 2 bulan. Walaupun sekejap. Itu baru wajib zakat. Kalau tidak, tak wajib. Walaupun kita kata boleh nak bayar awal, boleh. Walaupun tak wajib, itu boleh bayar awal. Tapi betul-betul wajib itu adalah setelah terbenam matahari malam raya. Barulah wajib. Sebab apa? Baru dipastikan dia hidup 2 bulan. Bulan Ramadan pun dia hidup, bulan Syawal pun dia hidup. Barulah wajib. Jadi orang yang meninggal dunia sebelum maghrib, akhir bulan Ramadan, mana esok raya, petang tu, pukul 5 petang, tiba-tiba meninggal. Dia tak wajib zakat fitrah pada dia. Contoh tak bayar zakat lagi kat dia kan. Dia tak bayar zakat lagi. Dia pukul 7 dah. Katakan apa maghrib pukul 7.30. Pukul 7 dia meninggal. Malam raya belum masuk 1 Syawal lagi. Maka dia tak kena zakat. Tetapi bila orang azan maghrib Allahu akbar masuk malam raya dia meninggal, maka dia kena zakat. Sebab dia hidup bulan Ramadan, dia hidup bulan Syawal. Begitu juga bayi yang dilahirkan pada malam raya. Tak wajib zakat. Malam raya, bila azan Allah Akbar, tiba-tiba bayi lahir, kuat. Tak kena zakat. Sebab apa? Sebab dia tak hidup dalam bulan Ramadan. Jadi syarat zakat fitrah ni, dia hidup 2 bulan. Walaupun sebentar. Katakan dia ni lahir waktu asar, 30 Ramadan. Lepas tu, lepas maghrib meninggal. Budak kecil ni. Budak kecil ni lahir waktu asar 30 Ramadan. Masuk malam raya, lepas maghrib dia meninggal, budak ni sekejap je, dia duduk 4 jam je, maka bapak dia keluarkan zakat fitrah untuk dia. Pasal apa? Pasal dia hidup sekejap bulan Ramadan, dia hidup sekejap bulan Syawal.
Itu. Dia kena zakat fitrah. Itu. Jadi syarat zakat fitrah ni, saya ulang sekali lagi, dia hidup 2 bulan. Hidup 2 bulan itu, bulan Ramadan dan bulan Syawal, walaupun sebentar. Tetapi kalau dia mati sebelum masuk Syawal, tak kena. Ataupun dia hidup lahir lepas masuk Syawal, tak masuk Ramadan, tak sempat Ramadan, maka tak kena juga. Jadi mudah-mudahan fahamlah. Baik. Waktu mengeluarkan zakat fitrah dia ada waktu wajib, sunat, makruh, haram, harus. Wajib dia bermula terbenam matahari pada akhir Ramadan. Kita sebut tadi itu waktu wajib. Sebab apa? Sebab nak menentukan wajib tu dah dia hidup 2 bulan baru bila terbenam matahari itu baru tahu dia hidup. Untuk Syawal ke tak tentu. Jadi terbenam matahari malam raya confirm wajib bagi dia untuk bayar zakat. Wajib itu waktu yang wajib. Waktu sunat bermula dari waktu subuh hingga solat sunat Aidil Fitri. Maknanya sunat dia kita bayar sampailah sebelum solat sunat lah. Makruh lepas solat sunat Aidil Fitri sampai terbenam matahari 1 Syawal. Haram setelah terbenam matahari 1 Syawal tu haram. Harus sepanjang bulan Ramadan boleh bayar dah. Sebab tu kadang-kadang hari ni orang ambil yang haruslah, nak mudah. Walaupun tak wajib lagi sebab dia tak tahu lagi hidup ke tak bulan Syawal. Bayar siap lah bulan Ramadan tu senang. Takut apa-apa jadi kan. Maka dengan sebab itu kebanyakan hari ni kita lihat dia ambil pandangan yang harus ni sepanjang bulan Ramadan tu dah boleh bayar zakat fitrah. Baik, cuma yang kita sebut buat zakat fitrah ni kita tak risau sangat sebab orang kita buat zakat fitrah ni insya-Allah lah cantik A. Boleh bagi markah A lah. Sebab dia jaga subuh, dia laksanakan. Dia tunaikan dengan baik yang kata zakat fitrah ni. Bandingkan zakat harta, Tuhan lari saja. Dia tak buat. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah. Golongan yang berhak menerima zakat fitrah siapa? Dia termasuk sama dengan asnaf lah. Asnaf yang 8 sama dengan zakat harta tadi. Bagi zakat fitrah tuan-tuan, asnaf dia sama dengan asnaf zakat harta. Iaitu siapa? Iaitu fakir miskin. Yang kedua, yang pertama fakir, yang kedua miskin. Inilah daripada 8 asnaf, sebenarnya ini merupakan asnaf yang utama. Asnaf tu dah ada keutamaannya kan. Asnaf yang paling utama adalah asnaf fakir miskin. Sebab keperluan mereka itulah satu keperluan yang mendesak, yang mereka sangat-sangat memerlukan. Maka keperluan mereka itu diutamakan. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi asnaf yang kita sebut tadi yang utama adalah fakir dan miskin. Itu. Kemudian asnaf lain amil juga dia akan, sebab tu di setiap masjid biasanya akan dibagi pendulung amil ataupun wakil amil kan. Dia tukar kutip dan tukar kutip ni akan dapat persen dia atas kutipan mereka. Mu'allaf sama lah juga. Mu'allaf juga dia berhak untuk mendapat zakat, hamba mukatab, orang yang berhutang, ibnu sabil dan fi sabilillah. Jadi dia punya zakat ni ataupun kita kata golongan yang terima zakat ni, asnaf yang terima zakat ni adalah samalah ke-88 tersebut. Sebab itu tuan-tuan, sebenarnya ada orang bertanya, kalau kita bagi terus dengan kita bagi pada pusat zakat, yang mana lebih baik? Bagi pandangan saya melihat kepada, bahkan ini yang disebut oleh para ulama sebenarnya, iaitu lebih aula, lebih utama kita memberi kepada pusat zakat sebenarnya, organisasi yang menguruskan zakat. Sebab apa? Sebab dia ada, kita kata senarai asnaf, yang 8 asnaf itu bagaimana yang dia nak salurkan ke 8 asnaf tadi. Tapi kalau kita ni mungkin satu asnaf ya, kita jumpa orang susah saja, itu je. Sebagai contohnya. Jadi maknanya di situ dari sudut penyelarasan memang kita kena bayar kepada pihak organisasi zakat. Apatah lagi kalaulah pemerintah wajibkan, lagilah kita kena tunaikan kepada mereka. Cuma saya rasa di Malaysia ini tak wajib. Namun begitu digalakkanlah untuk kita keluarkan kepada organisasi zakat ataupun pusat zakat lah. Bila mana kita keluarkan, maka mereka ada direktori mereka, senarai penerima ataupun asnaf, 8 asnaf ada pada mereka. Oh, kita kata ada orang tak dapat. Baik, tuan-tuan, kadang-kadang tak dapat itu mereka cek dah, dia dah dapat dah pun.
Ada orang duk sempadan, tuan-tuan, duk Perak dengan Pulau Pinang. Dia dapat Perak apa ni? Boleh minta. Oh, dia nak cover dua-dua sekali mentang-mentang duk sempadan. Sebab tu kadang-kadang kita nampak macam tak dapat. Rupanya dapat dah. Dapat dah. Cuma tak dapat pada kau ni, dapat pada kau tu. Satu. Yang kedua, kalaulah kita dapati orang tu susah, tapi dia tak masuklah asnaf zakat, maka kita lah yang berperanan untuk memasukkan nama dia. Kita kontak pusat zakat, masukkan nama dia dalam asnaf zakat, dan mereka itu akan ada my check, tengok, oh layak, maka masukkanlah. Sebab tu kalaulah semua masjid berperanan, contohnya masjid berperanan, masjid ni dia tahu ahli qaryah dia ada yang susah, ada yang miskin, ada yang macam-macam keperluan, maka dia salurkanlah nama-nama itu kepada pusat zakat. Jadi pusat zakat akan lihat dan akan masukkanlah sedarat asnaf. Kan? Jadi maknanya kalau sistem ini berjalan dengan cantik, dengan baik, makna alangkah semua orang mendapat, kita kata mendapat habuan daripada zakat tersebut. Jadi taklah orang yang susah meminta-minta dan sebagainya, kecuali kalau dia saja nak minta lah, kan? Tapi dari sudut keperluan asasi dah cukup dah dengan pemberian zakat tadi. Sebab itu dari sudut organisasi ataupun sistem itu perlu dilaksanakan, dan kita kena menyokonglah sistem-sistem zakat ini buat itu supaya ia dapat dilaksanakan dengan cara yang terbaik, bukan pakat masing-masing buat. Kadang-kadang ada orang dia kata aku bagi zakat pada fakir miskin, tiba-tiba pada sindiket tak kena yang dia tak jadi zakat. Berapa ramai orang hari ni bohong, dia kata dia miskin, tetapi rupanya dia di rumah banglo 3-4 biji dah. Rupanya dia buat kerja tu sedikit, buat susah lah dan sebagainya. Oh, kita mau bagi zakat, rupanya bukan asnaf pun. Sebab itulah untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang seumpama ini berlaku, kita berurusan dengan pihak yang berwajib. Mereka itu ada sekuat penyiasat mereka. Mereka tahu kalau orang hak jenis apa berlakon ni, hak jenis sedikit ni, maka akan reject awal lagi. Tapi kita tak tahu. Oh, kita kata tak apalah, Allah tahu kita ikhlas. Dah. Ikhlas saja tak cukup. Kalau kita buat cara tak tepat, tak jadi zakat, tuan-tuan. Tak jadi zakat kalau tak pergi pada asnaf. Kan? Tak jadi, maka dia kena pergi pada asnaf. Maka dengan sebab itulah dia punya sistem itu perlu diselaraskan supaya kita tak terjebak dalam sedikit-sedikit tak apa-apa yang akhirnya menyebabkan kita tak dapat melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya kita laksanakan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seterusnya kita buka pada persoalan. Saya nak buka ni tak dapat buka apa soalan yang daripada mesej. Saya rasa macam ada soalan mesej tapi saya tak tahu nak buka kat mana ni. Tadi saya boleh buka, sekarang saya tak boleh buka. Jadi siapa-siapa kalau ada soalan dekat mesej tadi, tolong baca kepada saya. Tolong baca supaya saya tak boleh buka. Jadi dah begitu juga siapa-siapa yang ada soalan boleh terus bertanya. InsyaAllah kita buka pada soalan, dipersilakan. Sama ada soalan yang berkaitan dengan bab zakat ni ataupun soalan-soalan lain yang nak bertanya, dipersilakan, dialu-alukan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Macam pesara swasta kan, yang dia bergantung pada duit simpanan untuk keperluan harian dia, bagaimana kita nak kira zakat dia? Baik, pesara swasta yang ada duit simpanan dalam bank dan itulah yang digunakan untuk makanan seharian, kehidupan seharian daripada duit tersebut. Baik, kita tengok kadar dalam setahun itu, dia kadar minimum nisab zakat ataupun tidak. Yang ni kalau nak tengok kadar nisab zakat ni kena rujuk kepada pusat zakat juga. Nilaian mengikut harga emas. Jadi maknanya tuan-tuan dan dirahmati Allah Taala sekalian, ikut harga emas masa. Sekarang ni mungkin 20,000, 21,000, 22,000, mungkinlah kena cek baliklah, tapi area itulah. Baik, saya bagi contoh. Katakan dia pesara tapi simpanan dalam bank hak dia duk guna tu kata ada 50,000. Kan? Bulan 1 2023 50,000. Sampai bulan 1 2024 setahun. Ataupun Muharram lah, kita ikut bulan Islam. Muharram 1444 hingga akhir bulan Zulhijjah 1444 lah, cukup setahun. Kan?
Cukup setahun tu tuan-tuan, cukup setahun. Balance dalam bank tu ada lagi 40,000 atau 30,000. 30,000 masih lagi melepasi kadar minimum zakat. Kita sebut kadar minimum zakat kata 21,000. Contohlah ni exactly saya kena check. Kita andaikan 21,000 kata kadar minimum zakat. Tiba-tiba dalam masa setahun tu ada lagi 30,000 duit simpanan dia. Walaupun dia guna, dia akan guna lagi. Tapi 30,000. Bila 30,000 dia sudah melepasi kadar minimum zakat, maka dia kena keluarkan 25% daripada 30,000 tadi. Itu cara dia. Tapi kalau tinggal 15,000 je, tinggal 10,000 je, maka tak kena zakat lah. Kan? Simpanan itu. Jadi dilihat kepada nilai simpanan tersebut. Wallahu ta'ala. Baik. Lagi soalan, silakan. Apa-apa soalan nak tanya? Kan? Boleh tanya dan boleh tolong baca sebut tadi. Tolong baca apa yang dalam mesej tu. Tolong baca. Okey? Ada soalan nak tanya? Silakan. Ada mesej tak? Ada tak, tuan-tuan? Ada tak dalam chatting tu? Soalan ada tak? Tolong bagi respons sekejap. Ada tak? Tak seorang boleh baca? Tak ada mesej Ustaz. Ada. Okey. Kalau tak ada, kita buka kepada ni lah, peserta-peserta yang nak bertanya. Sama ada macam saya sebut tadi, soalan-soalan yang berkaitan dengan kita tajuk hari ini, ataupun tajuk lepas-lepas, perkara-perkara yang berbangkit, ada isu. Sebab lepas ni kita nak masuk tajuk baru, tuan-tuan, puasa. Jadi puasa ni tajuk barulah dalam kitab ni kan. Maka dengan sebab itu saya rasa hak puasa ni kita sambung pada bulan akan datang lah kepada tajuk baru pula. Dan itu tajuk terakhir dalam kitab Syafinatul Najah ni sebenarnya. Tajuk terakhir bab puasa. Sebagai satu persiapan dan persediaan kita juga. Bukan takat puasa Ramadan sajalah, puasa-puasa sunat dan sebagainya yang perlu kita tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa. Dan insya-Allah tajuk ni kita akan untuk bulan depan lah, untuk tajuk terakhir daripada kitab Syafinatul Najah ini, insya-Allah. Kan? Ini sebagai asas dalam fiqh lah. Kitab fiqh ni banyak, tuan-tuan. Banyak yang dapat kita ambil manfaat ini sebagai asas. Mungkin akan datang kita pergi ke advance lagi, perbincangan yang lebih mendalam lagi. Dia punya isu-isu lain selain daripada isu ibadat khusus ni. Dia ada banyak lagi isu muamalat, isu munakahat, isu jinayat, pelbagai lagi isu-isu lain yang boleh kita bincangkan insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekali lagi saya buka kepada persoalan. Dipersilakan siapa-siapa nak tanya apa. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya saya ada muskil lama. Saya ada muskil lama tentang wuduk Ustaz. Batal wuduk. Saya pernah baca yang orang makan daging unta batal wuduknya. Macam mana Ustaz? Baik. Betul tak Ustaz? Orang yang makan daging unta batal wuduk itu ada kebenarannya, tetapi bukan dalam mazhab Syafi'i. Itu adalah dalam mazhab Hambali. Bagi Hambali. Mereka yang membatalkan wuduk kerana makan daging unta. Sebenarnya ada perbincangan. Ada perbincangan ulama tentang perkara tersebut. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat jumhur ulama ni termasuk dalam mazhab Syafi'i lah. Termasuk mazhab Syafi'i menyatakan bahawa makan daging unta tidak membatalkan wuduk. Macam kita peganglah berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Ibnu Abbas. Hadisnya Ibnu Abbas kata Nabi SAW bersabda, innamal wudu' mimma yakhruju
wa laisa mimma yadkhul. Itu kaedah dia. Iaitu berwuduk perlu berdasarkan apa yang keluar, bukan apa yang masuk. Keluar ni macam Ah, buang ah. air, Oh ya, apa betul. yang keluar. Itulah hadis Nabi. Bukan apa yang masuk. Daging unta ni dia apa yang masuk. bukan Ya, keluar. ya, Kan? betul. Jadi itu. Dan berdasarkan kepada hadis Nabi juga, yang mana antara perintah terakhir Rasulullah SAW adalah meninggalkan wuduk pada makan apa-apa yang dibakar dengan api atau disentuh api. Kan? Baik. Jadi maknanya itu adalah pandangan jumhur ulama. Adapun mazhab Ahmad bin Hanbal, iaitu mazhab Hanbali, yang dia mewajibkan wuduk bagi orang yang makan daging unta, dia memang perkara tersebut dipegang oleh dalam mazhab Hanbali, kerana mereka menggunakan dalil. Dalil apa? Ada satu dalil lah daripada hadis Nabi SAW, daripada hadis Bara' bin Azib. Dia kata, su'ila Rasulullah SAW anil wuduk min luhumil ibil. Nabi pernah ditanya berkaitan dengan ambil wuduk daripada makan daging unta. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, tawadda'u minha. Maka berwuduklah kamu disebabkan makan daging unta tersebut. Wasu'ila aluhumil ghanam, dan pernah ditanya tentang apa daging kambing. Maka Nabi kata la tawadda'u minha, maka tak perlu berwuduk disebabkannya. Itu ada hadis. Bila ada hadis itu, maka ia menunjukkan bahawa ianya dipegang oleh setengah mazhab, makan daging unta itu adalah kena wuduk. Tapi macam kita sebut tadi, bahawa jumhur kata ia tak perlu. Kenapa? Kerana selepas itu yang akhir Nabi SAW dah bagi tahu ia tidak lagi perlu mengambil wuduk. Jadi maknanya itulah berlakulah perbezaan pandangan ulama tu. Tetapi berlakunya perbezaan pandangan ulama. Tetapi apapun macam yang kita sebut tadi, bahawa yang jumhur, yang dipegang oleh jumhur adalah tidak membatalkan wuduk. Baik. Okey, terima kasih Ustaz. Jelas. Ya. Silakan, ada lagi soalan? Okey. Ada lagi soalan nak tanya? Ustaz, Ya, ya. kalau kita ambil duduk, lepas tu solat, kalau berangin lagi, lepas tu ambil duduk lagi, lepas tu berangin, kira masuk, dimaafkan ke? Berangin macam mana? Keluar angin. Mesti kita makan benda berangin kan. Keluar angin lah maksudnya. Dia ke depan bukan belakang. Baik, kalaulah keluar angin memang dia membatalkan wuduk. Kecuali orang yang tidak dapat kontrol. Contohnya dia ada penyakit. Dia ada penyakit yang selalu keluar, maka dia mengambil wuduk pada setiap waktu. Masa keluar itu dimaafkan. Tetapi kalau dia makan sesuatu menyebab keluar angin, maka dia kena ambil wuduk lah. Dia kena, sebab dia walaupun keluar angin ke depan pun dia membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk. Allah Ta'ala alam. Okey, lagi soalan nak tanya? Okey, satu soalan tak berat.
Ya, Ingat ya. satu soalan saya tentang apa ni? Sembahyang musafir ni. Okey, kita dalam perjalanan kita jangkakan kita mungkin dah katakan masuk waktu Zuhur, kita jangka kita sampai mesti dalam asar ke apa. Jadi kita niat untuk mengakhirkan solat Zuhur ke dalam solat asar jamak. Tetapi dalam perjalanan tu mungkin cepat tak jam ke apa, kita sampai masih lagi ada waktu Zuhur. Yang mana lebih baik kita batalkan niat tadi ataupun kita tunggu je sampai masuk asar? Sampai ke destinasi ke macam mana ni? Ataupun dua sendiri. Sampai ke destinasi masih ada Zuhur lagi. Kalau kita sampai ke destinasi, ke tempat kita sendiri, makna kita dah bukan musafir lagi. Bukan tempat yang kita, bukan tempat dalam perjalanan lagi. Kita sampai tempat rehat ke, masih ada waktu Zuhur. Kita masih nak berjalan lagi. Tapi kita patutnya surau dah ada kat situ kan. Apakah kita patut? Kita nak buat takdim lah. Yang lebih baik tu kita batal. Ya, asalnya tak buat zaman akhir. Ya. Nak buat takdim, tak ada masalah. Boleh je. Boleh Boleh, tak ada masalah. Asalnya kita nak buat takhir, tetapi kita sampai kat surau tu, kita rasa selesa nak buat siap-siap, buat takdim, maka boleh buat takdim. Tak ada masalah. Boleh. Okey, masih tak. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Tadi bab musafir tadi tu, kalau kita buat kalau sembahyang maghrib isya, dalam takdim, lepas tu kita buat sunat isya dan sunat witir. Boleh ke? Kalau kita dah buat jamak takdim pada waktu maghrib, maksudnya? Ya, sungguh. Jadi kita solat maghrib dan kita solat isya, maka setelah kita selesai solat isya, maknanya kita boleh menunaikan solat sunat witir. Walaupun belum masuk waktu isya. Sebab apa? Sebab kita sudah melaksanakan solat isya. Masih boleh. Boleh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal musafir juga Ustaz. Ya. Kalau musafir tu 6 hari dalam perjalanan pergi balik, boleh buat jamak takdim tambah dalam tu Ustaz. Apa dia? Jamak dan kasar boleh buat. 6 hari pergi dan balik. Hello, Assalamualaikum. 6 hari pergi dan balik. Okey, 6 hari pergi dan balik. Dia sebenarnya saya bagi tahulah untuk jamak dan qasar ni, ya, untuk jamak dan qasar dia kira macam ni. Katakan kita nak bertolak hari Isnin. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, kita balik hari Jumaat. So 5 hari termasuk hari pergi dan balik, baru kita boleh buat jamak dan qasar sepanjang-panjangnya. Tapi dalam kes ni 6 hari. 6 hari termasuk hari pergi dan balik. Hari Isnin, so kita duduk sana 4 hari lah. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu baru balik. Maknanya kita hanya boleh buat jamak dan qasar pada hari Isnin dan Sabtu saja. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tak boleh. Sebab apa? Sebab kita duduk sana 4 hari ke atas. Gitu. Itu maksudnya. Jadi maknanya kita berniat untuk sampai ke tempat 3 hari saja duduk. 3 hari saja, 3 hari dari tempat itu, tak termasuk hari pergi dan balik. Barulah kita boleh buat jamak dan qasar. Terima kasih Ustaz. Okey. Ada soalan apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal solat jamak tadi . Saya sekarang ni kalau saya pergi rumah anak saya dalam 3 hari lah. Dalam 3 hari tu
saya boleh ke buat jamak dan qasar dalam rumah dia tu. Sebab tapi saya tak ke mana-mana. Di rumah dia, saya ada di rumah saja. Baik, kalau pergi rumah anak yang jauh lah kan, musafir, duduk sana 3 hari, maka kalau 3 hari masih lagi boleh buat jamak dan qasar. Sebab kita sebut tadi, niat kita mesti maknanya kurang pada 4 hari. Maknanya 3 hari masih lagi boleh. Tapi kalau kita niat duduk seminggu, tak boleh dah. Daripada awal tak boleh dah. Start kita duduk rumah dia tu, kita kena buat macam biasa dah. Ya. Bermakna kalau saya kat sini 3 hari, saya boleh ambil zuhur dengan asar macam tu lah. Ataupun asar dengan zuhur macam tu. Tapi tak Boleh ada ke jamak. mana-mana Ustaz. Ya, saya datang tu saya cuma duduk rumah dia saja. Tak ada pergi jalan sana, tak ada pergi jalan sini, tak ada keperluan lah macam tu. Boleh ke buat jamak? Dibenarkan untuk jamak sebab kita walaupun tak ke mana-mana, kita duduk satu tempat kurang pada 4 hari ataupun duduk 3 hari saja tadi, maka kita dibenarkan untuk buat jamak dan qasar. Tapi kalau kita tak buat, tak ada masalah. Itu atas kita lah. Kita diberi kemudahan untuk buat. Tapi kita tak nak buat, maka kita selesa. Buat macam biasa. Buat macam biasa lah. Tak ada masalah. Okey. Okey, terima kasih Ustaz atas penerangan. Ya. Kadang kita was-was kan. Orang kata boleh, ada kata setengah kata tak boleh. Itu yang saya nak tahu tu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Lain soalan? Ada lagi? Cuma Ustaz yang tadi dalam kes tadi yang Ustaz kata bergantung pada kita lah kita nak buat jamak ke tidak. Walaupun kita di rumah je kan. Ada tak macam pendapat sandaran ataupun apa-apa yang kita rasa mana lebih baik? Sama ada kita nak jamak ataupun kita buat macam biasa? Itu menjadi khilaf di kalangan ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia tengok ke atas keselesaan kita. Kalau kita buat sempurna dan kita tak memerlukan jamak, buat sempurna itu lebih baik. Sebab dia melibatkan banyak pergerakan dalam solat. Jadi makna akthar fi'lan dia panggil. Sesuatu yang lebih banyak kita buat, lebih banyak pahala yang kita peroleh. Tapi dalam mazhab Hanafi dia kata bahawa lebih baik kita ambil rukhsah. Itu satu kita kata rukhsah keringanan yang diberikan, hadiah yang diberikan, apa kita ambil hadiah itu. Lebih baik kita ambil hadiah. Maka dengan sebab itu menjadi khilaf dengan ulama. Ada yang kata lebih buat sempurna, ada yang kata lebih buat jamak dan qasar. Sebab itu saya melihat kepada atas kita. Mana pun dapat atas keselesaan kita. Sebab benda itu diberi pilihan kepada kita. Jadi bila diberi pilihan pada kita, yang mana-mana kita selesa, kita laksanakan. Yang penting kita buat dengan sempurna. Itu yang paling penting sekali. Kita buat dengan sempurna, kita buat dengan terbaik. Itu paling penting sekali. Ya, Wallahualam. So, saya pun macam tu rasa macam tak selesa kalau nak jamak sebab waktu masa tu ada. Ya, itulah tak ada masalah. Okey. Ya. Okey, ada lagi? Ustaz, lagi satu soalan Ustaz. Saya Ya. nak tanya pasal bacaan Yasin 7 Mubin ni. Dan sekarang kebanyakan macam rumah taman-taman kan. Buat minggu ni 7 Mubin. Ada tak sandaran apa-apa Ustaz bacaan 7 Mubin, Yasin 7 Mubin tu? Dia sebenarnya bacaan Yasin 7 Mubin itu hanyalah panduan petua daripada ulama sahaja. Dia tidak ada sandaran daripada hadis Nabi SAW. Jadi tidak ada masalah nak baca begitu pun tak apa, tak baca pun tak apa, baca macam biasa pun tak apa. Itu lebih kepada kita kata saranan para alim ulama yang mereka pernah membaca seumpama itu, kan, memohon pada Allah dia dapat sesuatu, maka dia bagi pandangan untuk kita membaca seumpama itu. Tapi nak kata sandaran daripada hadis tidak ada. Maka dengan sebab itu boleh baca begitu dan juga boleh baca macam biasa, tak ada masalah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, tuan-tuan, waktu sudah pukul 11, maknanya kita berhenti sekadar itu dululah untuk perbincangan kita. Pada kali ini insya-Allah nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi
Mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap saya pun maaf. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marfu'a wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna Allahumma atina adlamat tuti' ibadaka salihin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma rudda kaidahum ala nuhuri. Allahumma badid jamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya dzal ikram. Allahumma ya munzil kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal karim. Waalaikumsalam.